รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وما أمر إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلك أشياءكم فهل من مدكر حكمة بالغة فما تغني النذر فكذب وعصى بالنذر وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang Jumaat kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama menanamkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengerjakan apa yang disuruh olehnya dan jangan sekali-kali kita mendekati dengan apa barang yang dilarang olehnya. Moga-moga hidup kita di atas dunia dapat keberkatan, di akhirat kelak akan dapat syurga insya-Allah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada hari ini yang bertajuk bagaimanakah dia merancang kau dai wang pen yang rai. Sebelum khutbah dilanjutkan, ada baiknya kalau kita sama-sama buat renungan dan bertafakur dengan keratan ayat Al-Quranul Karim sebagaimana Allah berfirman, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu." Maka apabila ternyata kepadanya bahawa dia itu adalah musuh bagi Allah, ia pun berlepas daripada musuh itu. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal zalimina badala. Patutkah kamu hendak menjadikan dia ataupun anak beranak dianya sebagai sahabat-sahabat yang dekat yang menjadi ikutan selain daripada aku, sedang mereka itu adalah musuh Allah, musuh kamu yang ternyata. Amat buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitanlah yang meleparkan bisikan ataupun hasutan ke dalam hati manusia. Syaitan daripada jin atau juga syaitan daripada manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dari ketiga-tiga keratan ayat Al-Quran yang dibacakan itu tadi, ternyatalah kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selaku kita hamba kepadanya sebagaimana peringatan tentang ujian yang dihadapi ke atas kita, bala
malapetaka yang dihadapi ke atas kepala kita melalui 3 jenis teru bagi kita, 3 jenis teru, iaitu kalau tidak dari jenis syaitan, timbullah pula dari jenis manusia. Kalaulah tidak kedua-dua jenis itu, maka timbullah pula dari jenis yang 3, iaitu jenis alam sekitar, sing wedlom. Ujian, dugaan tidak habis-habisan, sama ada berat ataupun ringan. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu, dan juga orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah kami, yaitu perintah Allah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita selalu mendengar, juga kita selalu melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahawa umat Islam selaku saudara kepada kita di negara luar, salah satu di antara negaranya, negara yang dilahirkan beberapa anbiya, dan juga negara yang ditanamkan jasad-jasad anbiya alaihi wassalatu wassalam. Lebih lagi negara yang pernah menjadi kiblat supaya umat Islam berpaling ke arahnya sebelum kita menuju kiblat ke Kaabah Al-Musharrafah di Makkah Al-Mukarramah. Maka negara itu sekarang, bagaimanakah keadaannya terjadi? Saudara kita umat Islam di situ dulu, maka di manakah mereka sekarang? Kampung halaman ditinggalkan, anak isteri, suami, kaum kerabat, ibu dan ayah masing-masing menerima nasib. Darah dan jiwa bertabur-taburan di tengah dan di celah-celah rumah singgahan. Kezaliman, kesakitan pula sudah menjadi kebiasaan. Roket dan bom selalu dirasakan oleh mereka dan menjadi makanan harian kepada mereka. Seolah-olah negara itu dah menjadi tempat latihan alat senjata kepada seteru Islam. Walau bagaimanapun, walaupun sebagian semangat keimanan yang ada pada setengah-setengah mereka yang berjiwa Islam, mereka terus berjuang kerana mendapat keredaan Tuhan. Bak kata, mereka menjalankan kewajipan, tidak berputus-putus asa, kerana anggapan mereka itu adalah sunnatullah ke atas orang-orang yang ditimpa ujian Allah. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Maka Allah akan menolongkan kamu supaya mencapaikan kemenangan. Tidak ada sesiapa kan yang boleh menghalangkan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara umat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa nak kata pula? Kesusahan, keanyayaan, kezaliman yang dialami ke atas saudara kita muslimin dan muslimat di negara-negara yang berhampiran dengannya, makin hari makin bertambah. Dan bagi umat Islam di negara itu pula, mereka tidak berputus-putus asa, bahkan sebaliknya. Seluruh Islam pula hampir berputus asa, sehingga mereka berfikir dengan satu fikiran, yaitu dengan cara menggunakan satu rancangan baru. Dan mereka percaya bahawa dengan rancangan baru itulah umat Islam akan lemah, dan dengan sendirinya umat Islam akan kalah.
rancangan itu ialah rancangan menghancurkan akidah dan melemahkannya. Rancangan tersebut Anwar Al-Jundi, seorang pemikiran Islam dan pengarah buku Islam yang terkenal, pernah menyebut dalam bukunya yang bernama Nadwatul Hadarah. Dalam bukunya itu beliau ada memperingatkan kepada umat Islam bahawa gerakan-gerakan menentang Islam, mereka tidak lagi menggunakan senjata api untuk melisuhkan umat Islam dari alam dunia ini. Sekali lagi saya ulang, Anwar Jundi berkata di dalam bukunya sebagai peringatan kepada kita, gerakan-gerakan menentang Islam, mereka tidak lagi menggunakan senjata api untuk melisuhkan umat Islam dari alam dunia ini, tetapi mereka mengubah caranya dengan menggunakan strategi baru, plan baru untuk mencapai sesuatu tujuan mereka dengan cara halus-halusi yang tidak disedar oleh umat Islam, yaitu cara menghancurkan akidah, iman, kepercayaan dan melemahkannya. Mereka yakin bahawa dengan peperangan, serangan memakai senjata api itu akan dilancarkan dengan sendirinya ke alam dunia, ke dunia Islam, oleh kaki tangan umat Islam itu sendiri. Satu masa akan datang nanti. Dengan sebab itulah mereka memilih cara menghancurkan akidah, melemahkan akidahnya itu lebih beruntung kepada mereka. Kata-kata puak gerakan menentang Islam lagi, walaupun umat Islam mundur di segi perindustrian usahakan, rungan usahakan, dan mundur juga dalam ilmu pengetahuan, tetapi akidah umat Islam masih teguh. Pegangan umat Islam dengan agama masih tegak. Maka dengannya lah akan memberangsangkan umat Islam untuk berjihad melawani musuh-musuh Islam. Oleh itu, rancangan mereka dengan cara untuk menghancurkan akidah dan melemahkan iman sedang dilaksanakan oleh gerakan menentang Islam di setengah-setengah negara melalui kurikulum atau mata pelajaran laksu pijakan dalam setengah-setengah universiti ataupun setengah-setengah pusat pengajian Islam dengan diubahkan sedikit demi sedikit, wal iyadu billahi min dzalik. Saudara umat Islam yang dirahmati Allah sekalian, rancangan musuh Islam untuk merosakkan dan melemahkan keimanan dan menghilangkan ketetuan umat Islam itu perlu benar bagi kita seluruh umat menjagai darinya. Lebih-lebih lagi umat Islam lapisan atas, lapisan tok-tok bubu, lapisan ketua-ketua Islam yang telah diamanahkan oleh umat Islam dari lapisan bawah untuk menerajui kedudukan umat Islam di masa terkini ataupun masa yang akan dihadapi oleh mereka. Moga-moga hidup umat Islam tempatan kita ini masa hadapan nanti dapat berjalan mengikut jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan jangan sekali-kali kita mempermudahkan, jangan sekali-kali kita memperlekehkan, jangan sekali-kali kita mempermudahkan dengan sesuatu perancangan. Kerana kalau tidak, kalau kita masih buat mempermudah, dekeh-dekeh dengan rancangan dibuat oleh seluruh Islam itu, maka berkemungkinanlah sifat salah faham itu akan timbul di kalangan umat kita dan diikuti pula dengan fitnah memfitnahkan. Akhir masuk, siapakah mendapat kerugian? Denganlah sepotong hadis yang berbunyi, kulikan nasu hunafa
faqalahumus syaitan. Dijadikan manusia, diciptakan manusia itu dalam keadaan suci bersih, kemudian dirusakkan mereka itu oleh syaitan. Saudara kaum muslimin yang ada otak dan jiwa Islam yang dirahmati oleh Allah sekalian, munasabah dengan wujudnya, dengan adanya rancangan yang memperkenalkan kampung atau cumcun takwa, itu adalah di antara satu-satunya rancangan baik dan tepat, kena pula pada masanya, kerana disandarkan perkataan takwa, satu perkataan yang selalu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan kerap kali juga disebutkan oleh Nabi kita dalam hadisnya, dan pula setiap kali Jumaat perkataan takwa itu juga dilaung-laung oleh Pak Khatib mengajak para jamaah supaya bertakwa kepada Allah. Dengan itu jelaslah pada kita bahawa perkataan takwa, konsep ataupun rancangan takwa itu amatlah dititik beratkan. Maka dengan itu juga tahniahlah kita kepada orang-orang yang telah diilhamkan oleh Allah yang merancangkan nama kampung ataupun cumcun takwa itu. Walaupun sedemikian, walaupun nama telah tercatat, nama telah pun dibunyikan, alim ulama digambarkan, dilaung-laungkan, kita sudah lahirnya kampung cumcun takwa. Walaupun sedemikian, perlu juga kan menaruh kebimbangan, ada juga takut-takut. Ialah, apakah konsep atau rancangan takwa yang digunakan pada kampung itu yang sebenarnya, dan apakah ia telah benar-benar dapat mempengaruhi jiwa setiap umat Islam atau jiwa setiap penduduk dalam kampung yang disandarkan perkataan takwa dengan sebenarnya, ataupun yang paling kurangnya jiwa umat Islam yang bukan seagama dengan kita dapat mempengaruhi dengan laungan ajakan at-taqwa supaya mereka bertakwa kepada Allah. Kalaulah dapat mempengaruhi mengikut apa yang dirancangkan itu, maka sama-samalah kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dan bersyukurlah kita kerana niat dan tujuan yang baik sudah dapat kejayaan. Sebaliknya wahai saudara kaum muslimin sekalian, kalaulah tak boleh mempengaruhi yang apa kita niat itu, maka seboleh-bolehnya hendaklah berwaspada serta hati-hatikanlah dengan sebaik-baiknya dalam menggunakan perkataan at-taqwa itu. Berkebimbangan takut, kalimah yang suci, kalimah yang penuh kemuncak dengan artinya seperti takwa itu disalahgunakannya, iaitu digunakan pada tempat-tempat yang tidak terjamin kesuciannya, maka kesudahannya diberkahi oleh Allah yang maha mengetahui segala kesulitannya yang telah dirancangkan oleh setengah-setengah hamba-Nya itu. Wal-iyadu billahi min dzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, dengan nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada umat Islam semuanya, peliharalah nikmat-Mu itu supaya kami semua tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Sesungguhnya telah datang kepadamu dengan satu ketenangan dari Tuhanmu, dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut pertunjukan agama Allah saja. Kalau orang yang bukan pertunjukan Allah,
payah sekali nak dapat kalimah takwa yang disebarkan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi sabbaha isma rabbihil a'la walladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعطى له ربه كل شيء خلقه ثم هدى وعلى آله وأصحابه الذين لا يضلوا ربه ولا ينسى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jemaat kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak Masjid Manarul Huda, Masjid Bacam Wat Naratiwat kita ni, telah pun membuat ketetapan tidak beberapa lama lagi pihak masjid akan dibukakan satu tempat belajar dengan nama Sekolah Anuban untuk mendidik kanak-kanak muslim kita di bawah penyediaan, di bawah upatan masjid. Di samping itu kita semua tiap-tiap orang mesti kena tahu bahawa setiap apa yang dimulakan sebagai permulaan akan yang diadakan, apatah lagi nak buka satu tempat pengajian di peringkat pertama, peringkat pembukaan, maka terpaksalah memakan belanja bukan sedikit. Dan bagi masjid kita pula tidak begitu memiliki anggaran belanjawan untuk menampung tempat belajar itu dengan sepenuh-penuhnya. Hanya sentiasa mengharap-harapkan kepada kerjasama dan pertolongan secara ikhlas hati daripada kaum muslimin yang mengholorkan tangan pertolongan saja. Dengan itu, maka tidaklah menjadi kesulitan dan tidak menjadi keberatan kiranya pihak masjid ini dengan melalui mimbar khutbah Jumaat yang berkat ini ingin menyeru dan mengajak kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya supaya mereka membuka banci simpanan, banci simpanan pekeng, simpanan mati, dengan cara mengholorkan wang simpanan itu kepada tempat belajar masjid ini. Manakala kelabaan dari wang simpanan itu akan dibagi dan diterima di hadapan Allah pada hari perhimpunan di padang mahsyar nanti insya-Allah. Oleh itu, selalah dengan cara mengholorkan sedikit bantuan ala qadar selaku sedekah jariah sebagai bekalan bagi diri kita sendiri dan juga sebagai pahala penyampaian kepada orang-orang tua, sama ada mereka itu masih hidup ataupun masih menanti-nanti menunggu-nunggu penyampaian pahala yang diusahakan oleh anak-anak cucu mereka di alam dunia ini. Orang-orang tua kita di alam kubur, di alam barzakh sangat-sangat berhajat kepada pertolongan daripada anak-anak cucu di atas dunia ini. Oleh itu, bersedekahlah kerana ada pada sedekah itu keutamaannya. Bersedekahlah pada sedekahnya itu ada beberapa keutamaannya, seperti mana disebutkan daripada al-hadis, di antaranya was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala as-safa. Bersedekahlah
dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan seperti cairnya ais di atas gunung Safa. Yang kedua, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Inna sadaqata la tutfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan orang yang bersedekah daripada kepanasan semasa berada dalam kubur nanti. Wa inna ma yastajillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatih. Dan hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat nanti mereka dapat berlindung di bawah bayangan mengikut apa yang mereka sedekahnya. Innaha hijabun minan nar liman ihtasabaha yabghi bihdiha wajh Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah itu menjadi penghalang, menjadi pengikat daripada api neraka bagi mereka yang bersedekah hanya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita sama-sama membanyakkan sedekah kepada kepada masjid, kepada tempat pengajian kita. Sama-samalah kita sedekah dan sama-samalah kita hidup. Kerana hidup kita di atas dunia ini adalah buat sementara saja. Mengenai bersedekah, perlu juga mimbar yang berkat ini mengingatkan kepada kita, yaitu setiap kali kita mengholorkan tangan kepada bantuan atau mengholorkan bantuan kepada tempat pengajian masjid ini, maka seboleh-bolehnya berdoalah kita datik dengan katanya, Allahumma atini munfikan khalafa, yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah gantian kepadaku akan bantuan yang aku infakkan, yang aku holorkannya itu. Dan bagi sesiapa yang ingin membantu tempat pengajian itu dengan secara peribadi, bolehlah menghubungi ahli jawatan kuasa masjid setiap masa. Dengan itu, pihak masjid terlebih dulu mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, jazakumullahu khairal jaza li husni niyatikum, di atas batuan keikhlasan dari kaum muslimin saudara umat Islam kita itu. Yang selain daripada itu, marilah kita bersama-sama mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membanyakkan selawat dan salam ke atasnya. Kerana Allah dan para malaikat selalu menselawat ke atas nabinya, Nabi kita, bagaimana katanya, sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'i nabiyyikal arba' Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wal qarabati ajma'in. Allahumma atina munfikan khalafa, Allahumma atina munfikan khalafa, Allahumma atina munfikan khalafa, waj'alna minal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون